Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengurusi majlis. Alhamdulillahillazi hadana lihaza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tamanya kita bersyukur sangat-sangat kehadrat Allah kerana pada kali ini Tuhan masih lagi sudi memberikan kekuatan dan kesempatan, bahkan kemuliaan atau karamah kepada kita untuk sama-sama kita mengikuti kuliah pengajian secara online yang dianjurkan oleh pihak atau bahagian fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Dan untuk kali ini, kita akan memberikan sepenuh perhatian berkaitan dengan bidang tasawuf. Dan oleh kerana bidang tasawuf itu terlalu luas, maka insya-Allah kita akan memberikan tumpuan kepada atau skop limitasinya berkaitan isu-isu tarikat tasawuf itu sendiri. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan atau istiqamah kepada kita agar kita dapat menghatamkan siri-siri pengajian kuliah online khususnya berkaitan dengan bidang tasawuf ini dari awal hingga akhirnya sehingga kita dapat menguasai dan kita dapat grab keseluruhan isu berkaitan dengan tarikat tasawuf ini. Dan insya-Allah kita akan sama-sama meneliti atau mengamati pengajian isu-isu tarikat tasawuf ini berdasarkan soal jawab. Ada question dan ada answer dan saya akan cuba sedaya upaya mempermudahkan bahasa, menggunakan bahasa yang simple, mempermudahkan pemahaman kita. Yang penting kita dapat menguasai bidang ini dan kita dapat mengembalikan balik keagungan dan kehebatan ilmu tasawuf yang kita lihat pada sejak akhir-akhir ini semakin dipinggirkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita. Yang penting dari awal hingga akhir kita boleh konsisten dan istiqamah untuk menghatamkan atau menyelesaikan pengajian online pada kali ini hinggalah pada siri-siri yang akan datang. Oleh kerana kita melihat pada hari ini, bahkan sebelum-sebelum ini juga, tasawuf itu sering ditohmah, bahkan juga tarikat itu selalu difitnah, maka adalah lebih molek untuk kita mencari jalan yang harmoni. Ya, kita tahu pada hari ini ramai orang yang ingin mengeluarkan pandangan masing-masing. Dan apabila berlakunya sesuatu isu dan konflik dalam tarikat dan tasawuf itu sendiri, maka wujudlah pelbagai spekulasi dan wujudnya banyak komen dan komentar tertentu yang kadang-kadang kita sendiri pun tidak tahu untuk mencari jawapan yang sebenar kerana ramai yang kelihatan pandai padahal adakah itu menjadi punca kuasa ataupun kayu ukur sebenar untuk kita menerima apa yang diutarakan oleh semua orang bulat-bulat sahaja kita terima tanpa kita ada tapisan terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Dan lebih-lebih lagi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita lihat dengan melalui platform media sosial dengan Facebook-nya, IG-nya dan lain-lain, maka lebih mudahlah lagi kita melihat melalui sebaran atau viral berkaitan dengan tasawuf dan juga tarikat secara khususnya yang kadang-kadang dimomokkan dengan banyak isu-isu yang pelik, konflik
dan juga perkara-perkara yang kononnya bid'ah dan disesatkan. Dan pada hari ini kita juga melihat bahawa ada juga dalam kalangan yang mungkin dikatakan dalam kalangan orang agamawan yang mereka yang mungkin ingin mengeluarkan juga pendapat berkaitan dengan tarikat tasawuf. Isunya bukan kita hendak menempelak ataupun kita merendahkan golongan tersebut, tetapi kita kembali balik kepada apa yang disebut oleh Allah, fas'alu ahla zikri. Apabila timbul sesuatu masalah dan isu, maka hendaklah kita merujuk mereka yang berkepakaran dalam bidang supaya setiap masalah itu dapat diselesaikan dan digarap penyelesaiannya itu sesuai dengan konteks bidang tersebut. Ulang semula, pastikan sesuatu masalah tersebut dirujuk kepada mereka yang dalam bidang supaya permasalahan itu dapat diselesaikan dalam konteks bidang tersebut. Maka sesuailah dengan apa yang disebut oleh Allah tadi, fas'alu ahla zikri, rujuk kepada mereka yang mahir dalam bidang tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini mungkin barangkali mereka yang dalam bidang pun kita lihat mungkin barangkali masing-masing punya pendapat. Dan kadang-kadang kita rasa pun tidak tahu bagaimana untuk kita memilih pendapat yang mana satu yang lebih baik atau lebih utama. Maka sebab yang demikian, kita harus melihat punca kuasa dan penanda aras bagi setiap isu. Kita mesti melihat punca kuasa dan penanda aras bagi setiap isu. Sebagai contoh, kita boleh untuk bertanya apa jua masalah kalau benda tersebut hukum hakam ataupun berkaitan dengan pengajian Islam kita ini secara general, secara surface ataupun basic, bertanyalah kepada mereka-mereka yang kita yakini. Dan mereka itu pastikan punya tauliah mengajar. Dan mereka itu dalam bidang yang berkeahlian. Tetapi apabila persoalan tersebut lebih detail dan kita sendiri pun boleh dapat mengagak jawapan yang kita utarakan persoalannya itu memerlukan jawapan yang lebih diamati, dan kalau salah memberi jawapan akan menimbulkan spekulasi dan fitnah. Ketika itulah wajib kita mencari mereka yang bukan sekadar pakar bidang tetapi mereka yang berautoriti, mereka yang punya kelayakan, kekuasaan. Dan sebab itu dalam poin ini kita mesti melihat punca kuasa dan penanda aras. Sebagai contoh yang lain, apabila kita melihat sesuatu yang khilaf dalam masyarakat kita berkaitan yang mungkin perkara-perkara bid'ah dan sebagainya. Dan setiap asatizah atau golongan agamawan, mereka masing-masing akan mengeluarkan pendapat, pandangan dan hujah masing-masing. Tetapi harus juga kita ingat bahawa setiap pandangan, pendapat dan hujah masing-masing mesti diselaraskan dengan punca kuasa dan penanda aras. Contohnya, fatwa. Sebagai contohnya adalah fatwa. Maka apa-apa pandangan yang kita keluarkan sebagai asatizah atau ustaz dan juga ustazah atau golongan agamawan, mestilah selaras dengan keputusan fatwa itu. Maka inilah yang dimaksudkan dengan punca kuasa dan penanda aras. Dalam setiap statement yang dikeluarkan terhadap sebarang isu tarikat tasawuf, bukan sekadar kita melihat kepada teori ilmu yang ada pada buku, tetapi harus juga diselaraskan, mesti tally dengan ada tak mana-mana keputusan fatwa berkaitan dengan sesuatu isu di dalam tarikat tasawuf itu sendiri. Dalam sepanjang siri pengajian kuliah online kita berkaitan dengan tasawuf ini, kita akan mengamati dan kita akan grab keseluruhan isu-isu tarikat tasawuf ini berdasarkan based on question and answer. Ada soal jawabnya. Bagi memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita memahami isu tarikat tasawuf. So, kita dah siapkan
apakah soalan dan apakah jawapan soalan dan jawapan lazim yang biasa ditanya berkaitan dengan isu-isu tarikat tasawuf itu sendiri. Dan kita semua memahami bahawa dalam menguasai bidang tarikat tasawuf ini pasti kita punya pandangan yang berbeza. Maka sebab demikian yang saya sebutkan tadi menjadi satu penanda aras atau kayu ukur untuk kita mencari jalan yang harmoni supaya tidak berbunyi-bunyi lagi di belakang. Maka kita kembali kepada ada tak keputusan fatwa yang dinyatakan, kemudian kita melihat ada tak enakmen ataupun pewartaan kerajaan Negeri Sembilan secara khusus berkaitan dengan tarikat dan tasawuf itu dan sebagainya. Untuk permulaan, mari kita lihat secara khusus berkaitan dengan undang-undang ataupun enakmen tarikat tasawuf itu sendiri. Untuk makluman kita semua, Negeri Sembilan adalah satu-satunya negeri dalam Malaysia setakat ini yang membuat enakmen tarikat tasawuf Negeri Sembilan 2005 melalui pewartaan kerajaan negeri yang sudah lama sebelum ini. Maka tidak bolehlah secara mudah atau simply sangat ada dalam kalangan kita tiba-tiba mengatakan tarikat itu sesat, tarikat itu tidak organize, tasawuf itu adalah ilmu yang tidak berguna dan sebagainya, maka tak boleh sebegitu. Maka kita harus melihat kepada ada tak mana-mana negeri, khususnya di Negeri Sembilan ini lebih khusus berkaitan dengan tarikat tasawuf itu sendiri, sudah ada enakmennya yang mengatur yang menguruskan lebih organize, manajemen yang cekap berkaitan dengan tarikat tasawuf itu. Dan insya-Allah kita akan menyentuh berkaitan dengan enakmen ini pada isu-isu yang akan datang sesuai dengan konteks soal dan jawabnya, insya-Allah. Berdasarkan apa yang kita faham sebelum ini bahawa tarikat tasawuf di Negeri Sembilan diikat dengan enakmen tarikat tasawuf Negeri Sembilan 2005 yang diuruskan oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Oleh demikian, maka apabila kita menyebut perkataan tarikat tasawuf dalam sepanjang pengajian kuliah online kita, maka ia lebih mempunyai kaitan dengan tarikat, definisi dan juga kriteria yang disebut dalam enakmen tersebut. Maka apa juga yang kita dengar, yang kita lihat, kumpulan-kumpulan yang mendakwa mereka itu tarikat, tetapi mereka tidak based on kepada syarak, tidak ada kaitan dengan fiqhnya mungkin tiada, tauhidnya tidak jelas, apatah lagi tasawuf, maka itu tidak ada kaitan dengan apa yang kita nyatakan dengan istilah tarikat dalam sepanjang siri pengajian online bidang tasawuf kita. Maka apabila sebut saja tarikat, adalah tarikat yang benar, yang berpaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kumpulan yang kita sebutkan ini, istilah yang dinyatakan ini, tiada kaitan langsung dengan kumpulan-kumpulan yang menyeleweng, dan mereka yang menyeleweng dan menempel atas nama tarikat tasawuf itu sendiri. Baik, itu adalah penanda aras yang pertama. Ada petunjuk dia. Bila mana kita nak bercakap dengan tarikat tasawuf itu, mesti diselaraskan dan dilihat kepada enakmen itu. Pertama, selesai. Yang kedua, kita melihat juga kepada keputusan fatwa. Contoh, dalam tarikat tasawuf, banyak kita dah sebut tadi, bila sebut saya tarikat atau tasawuf adalah semua yang based on kepada Al-Quran dengan Sunnah. Tidak sekali-kali menyeleweng dan memang di atas landasan yang benar dan betul. Maka, mindset kita yang pertama, nyahkan dan jauhkan pemikiran kita daripada kumpulan-kumpulan yang menyeleweng. Tarikat yang betul adalah betul. Yang salah bukan kita namakan sebagai tarikat. Make sure lah yang disebutkan tarikat itu, kita pastikan kumpulan-kumpulan yang berdaftar di bawah
Jabatan Mufti di bawah enakmen Tarikat Tasawuf 2005 yang dikelolakan oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Darul Khusus. Itu poin yang paling besar yang pertama. Untuk poin yang kedua, pasti di dalam tasawuf itu, mungkin dalam tarikat secara khususnya kita akan temui beberapa spekulasi ataupun cakap desas-desus berkaitan dengan amalan-amalan tertentu yang mungkin dikaitkan dengan perkara-perkara bid'ah ataupun perkara yang sesat, lagi syirik. Maka yang demikian, kita tak boleh terlalu mudah untuk memberikan komentar terhadap kumpulan. Yang pertama, mereka dah berdaftar sebagai tarikat. Sebab pendaftaran mereka, kumpulan yang bertarikat di Negeri Sembilan, diikat dengan enakmen tadi. Pendaftaran itu bukan mudah. Mereka akan dipantau, mereka akan dilihat kepada ijazah dan sebagainya. Dan bila timbul konflik dan juga spekulasi dan pun juga isu, akan dinasihati dan ditegur, ada follow up oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Maka apabila timbul isu-isu berkaitan dengan memalitkan tarikat tasawuf dengan sesuatu benda yang tidak baik, maka kita harus lebih adil dan jangan terlalu ta'assub dengan ilmu pengetahuan kita semata-mata. Haruslah selaraskan pengetahuan kita dengan keputusan-keputusan fatwa khususnya dalam Negeri Sembilan terhadap tarikat tasawuf itu sendiri. Pertama, alhamdulillah, kita mengetahui dan memahami bahawa punca kuasa yang pertamanya adalah enakmen tadi. Wujudnya enakmen. Dan yang kedua, harus dilihat kepada keputusan-keputusan fatwa yang ada menyangkut berkaitan dengan tasawuf dan juga tarikat itu sendiri. Jika kita mengamati kepada konteks fatwa sebelum ini, kita memahami bahawa setiap tarikat tasawuf yang hendak ditubuhkan ataupun beroperasi dalam Negeri Sembilan mestilah melalui kelulusan keputusan fatwa Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Setelah mendapat kelulusan, maka ketika itu barulah boleh kumpulan-kumpulan tarikat ini beroperasi dan mereka itu terikat dengan enakmen Tarikat Tasawuf Negeri Sembilan 2005. Oleh hal yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, inilah peluang kita, inilah masanya untuk kita bahawa sekarang ini sudah ada lebih kurang 16 tarikat berdaftar dan mereka itu sudah pun mendapat kelulusan untuk beroperasi melalui keputusan fatwa. Dan kita kena ingat, mari kita lihat kepada enakmen 10 tahun 2003, enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Sembilan 2003. Apa yang disebut? Setiap fatwa yang dikeluarkan mengikat tiap-tiap orang Islam yang berada di Negeri Sembilan sebagai ajaran agamanya. Maka apabila fatwa dikeluarkan, fatwa itu mengikat kita untuk kena follow kepada fatwa. So fatwa kata tak ada isu tentang tarikat ini, maka kita boleh proceed. Dah jangan kita nak pening-pening lagi dah. Kita nak pergi bercakap-cakap dekat belakang semua bagai. Dan disebut lagi, hendaklah menjadi kewajipan di sisi agama untuk mematuhi dan berpegang dengan fatwa itu. Contoh, kita di Negeri Sembilan, kita kita Negeri Sembilan, kita kan membaca kunut dalam solat subuh. Jadi walaupun ia ada pro and kontra berkaitan dengan hujahan, dalil berkaitan dengan kunut dalam solat subuh itu, maka sehebat mana pun mereka yang bercakap, mereka ada mungkin lebih banyak PhD holdernya, mereka bertaraf apa jua ahli akademiknya, kedudukannya, maka mereka wajib untuk menghormati keputusan fatwa. Kalau Negeri Sembilan kata ada kunut dalam solat subuh, dah jangan lagi nak memeningkan orang lain. Begitu jugalah perkara-perkara dan isu-isu berkaitan dengan tasawuf dan juga tarikat. Ini yang dimaksudkan punca kuasa tadi. Bila mana timbul sesuatu spekulasi dan konflik, maka kembalilah kepada pemutusnya agar
ia lebih harmoni dan tidak menimbulkan kontroversi dan juga perdebatan, apatah lagi pertelingkahan antara sesama umat Islam yang amat merugikan masa dan juga fikiran ukhuwah sesama kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada isu-isu tarikat tasawuf. Dan sebagai pengenalannya, mari kita lihat apakah yang disebutkan sebagai isu-isu tarikat tasawuf dan apakah benda-benda yang akan kita kupas, kita akan sama-sama amati daripada awal siri kita ini hinggalah dikhatamkan kita punya perbincangan kita ini pada masa yang akan datang. Sebagai pengenalan kepada tajuk bidang tasawuf kita yang kita fokus kepada isu-isu tarikat tasawuf ini sebagai pengenalan. Mari sama-sama kita melihat kepada paparan skrin smartphone ataupun telefon ataupun komputer dan laptop tuan-tuan dan puan-puan sebagaimana yang saya lampirkan paparannya sekarang. Baik, kita boleh baca sama-sama. Sebagai pengenalan disebut, tarikat kerap dituduh sesat dengan dakwaan membuta tuli oleh mereka yang sedikit pun tidak berkeahlian dalam bidang ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita sedar dan insaf, betul, kita percaya bahawa dalam sesisir pisang itu mesti kadang-kadang ada yang busuk. Tapi tak adalah bermaksud kita buang setandan pisang kesemuanya. Begitu juga apabila Islam itu dipandang sinis oleh sebahagian yang anti-Islam dek kerana perbuatan beberapa individu orang Islam atau Muslim itu sendiri, ini tidak bermakna dan tidak adil mereka menyalahkan Islam. Problemnya adalah kepada orang Islam itu, bukan kepada agama Islam. Begitu juga dengan tarikat tasawuf itu. Apabila berlaku kesalahan dan juga manusia itu hidup dengan penuh serba-serbinya. Tetapi apakah kerana kesalahan yang dilakukan oleh beberapa individu itu akhirnya kita mengatakan keseluruhan tarikat itu adalah sesat? Sebab itu kita kembali kepada titik keharmonian, kembali kepada punca kuasa, kembali kepada kayu ukurnya di Negeri Sembilan. Apabila kita nak clarify yang tarikat itu diletakkan dengan nama tarikat, mesti berdaftar. Mesti disemak terlebih dahulu pendaftaran tadi oleh satu jawatan kuasa kecil di bawah jawatan kuasa fatwa Kerajaan Negeri Sembilan yang disebut sebagai Jilsah Turuk Sufiah. Apabila Jilsah Turuk Sufiah kata, okey, tak ada apa masalah, proceed, dibawa kepada fatwa dan fatwa ketika itu kata, okey, tak ada masalah, diberikan kelulusan untuk beroperasi yang diikat dengan enakmen tadi. Maka sebab yang demikian, tak boleh kita terus nak mengatakan tarikat semuanya sesat. Bahkan, di sini, bila mana kita kata tarikat, mana kumpulan tu dah melalui proses-proses yang disebutkan tadi. Dah diiktiraf dan akhirnya boleh beroperasi, barulah penggunaan nama tarikat itu selayaknya dan cocok kepada kumpulan tadi. Maka, apa ya masalahnya pada hari ini kerana kita bergelumang dengan kemudahan media sosial. Termasuklah dengan WhatsApp-nya, dengan Telegram-nya, Facebook, IG, Insta, dan lain-lainnya. Maka kita lebih mudah untuk mengakses kadang-kadang ataupun kita menerima banyak petikan atau video-video yang viral berkaitan dengan betapa buruknya tarikat itu. Padahal, ya betul tuan-tuan, kita memang kayu ukurnya Al-Quran dengan Sunnah. Jadi mana-mana yang memang terjebak dalam kesalahan tetap salah. Mana tidak ada sumber ketaasuban di situ, salah tetap salah. Jadi masalahnya ada kelompok-kelompok. Mereka yang kononnya dianggap sebagai orang tarikat tetapi tidak berjalan di atas landasan Al-Quran dengan Sunnah
Akhirnya, kerana salahnya kumpulan ini, maka rosaklah tarikat keseluruhannya. Bab kata pepatah, kerana setitik nila habis susu sebelanga. Maka konsep ini tak bolehlah kita buat benda yang sama dan orang kata unfair, tidak adil kepada tarikat yang sudah melalui tapisan yang amat ketat dan akhirnya menerima pengiktirafan untuk beroperasi di Negeri Sembilan ini. Sebab itu, kerap kali tarikat dituduh sesat, tuan-tuan, dengan dakwaan membuta tuli oleh mereka yang sedikit pun tidak berkeahlian dalam bidang ini. That's why, kalau kita nak bertanya apa-apa hukum hakam berkaitan khususnya tasawuf dan tarikat, cari dulu mereka yang berkeahlian. Tanpa kita menafikan seseorang itu pasti mempunyai keahlian yang lebih daripada satu bidang. Maksud satu bidang, ya kita dalam pengajian Islam ini kita lebih sinonim dengan pengajian fiqh, tauhid dan tasawuf. Dengan konteks yang berlaku pada hari ini, kita memahami bidang fiqh ada mereka yang berkeahlian dalam bidang tersebut. Tauhid ada mereka yang berkeahlian dalam bidang tersebut. Tasawuf ada mereka yang berkeahlian dalam bidang tersebut. Kalau kita ingin bertanya perkara-perkara yang berbentuk surface atau general atau umum, maka tak apa tanyalah. Selagi mana jawapan itu dia firm dan jawapan tersebut boleh convince dan memberikan keyakinan kepada kita dengan hujah-hujah yang tertentu. Tetapi apabila soalan tersebut dia teliti dan dikhawatiri jawapannya kalau salah, memberikan gambaran yang tidak tepat dan fitnah, maka di situlah kita harus mencari, bukan harus lagi, dah wajib untuk kita mencari mereka yang berkeahlian. Isunya pada hari ini, apabila tarikat itu diulas oleh mereka yang pertama bukan yang berkeahlian, apatah lagi yang kedua langsung tidak ada punya authority. Akhirnya gembar-gembur mengenai keburukan tarikat itu diviralkan pula. Sehinggalah ia menjadi satu nanah yang menyemat dalam jiwa pemikiran anak-anak muda khususnya dan akhirnya mereka menjauhkan diri daripada tarikat tasawuf. Tuan-tuan dan puan-puan, amat rugi kepada kita kalau kita tidak berkecimpung dalam bidang tasawuf khususnya tarikat ini. Nanti kita akan lihat apakah kaitan di antara tarikat dengan tasawuf. Seumpama apakah kaitan di antara mazhab dengan fiqh. Dan kita memahami konsep ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib itu, insya-Allah kita akan sama-sama memahaminya dalam soal jawab dalam diskusi berdasarkan siri-siri pengajian online kita bidang tasawuf ini. Okay, kita sambung lagi. Ramai yang ingin bertarikat. Kita masuk kepada baris yang kedua. Ramai yang ingin bertarikat, tuan-tuan. Kita hari ini siapa yang boleh bertarikat? Ada sebahagian orang ingin bertarikat. Tapi mereka kata mereka layak ke nak masuk tarikat? Tuan-tuan, kita semua layak. Bahkan kita sebetulnya dituntut. Sebagaimana kita nak memahami fiqh, kan kita dituntut untuk memahami fiqh itu dengan organize. Supaya tidak berterabur cara fikir kita. Maka sebab yang demikian, dengan kekangan yang kita miliki, kita wajib bermazhab. Maka mazhab itulah yang mengikat dan memberikan gambaran yang lebih teratur berkaitan dengan fiqh. Maka begitu juga dengan tasawuf. Tasawuf itu luas dan kita khawatir kita akan menyeleweng terhadap fahaman tasawuf, maka tarikat itu datang memudahkan kita untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari. Dan tarikat tasawuf itu dia tidak berdiri dengan sendirinya. Bahkan hadirnya tarikat tasawuf itu adalah untuk menyempurnakan fiqh dan juga tauhid. Itu kelebihan tarikat tasawuf dan tidak pernah sama sekali tarikat tasawuf itu mengasingkan diri daripada pengamalannya fiqh dan penjiwaannya tauhid. Mustahil sama sekali. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut ingin bertarikat, pastikan di Negeri Sembilan
kita mencari tarikat dan tarikat itu berdaftar di bawah enakmen Tarikat Tasawuf 2005 yang dikelolakan oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Baik, kita sambung lagi. Ramai yang ingin bertarikat, namun disebabkan dakwaan tersebut, ni kita dengar selama ni kan, dengan viral video yang mungkin barangkali gambaran yang tidak baik berkaitan dengan tarikat, kerana dakwaan-dakwaan kena pula yang mengomentari, yang memberi komen berkaitan tarikat itu dalam kalangan yang dikenali sebagai agamawan, dan jadi dakwaan-dakwaan tersebut menyebabkan pada perenggan yang ketiga, mereka takut untuk mempelajari tarikat dengan lebih dekat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di Negeri Sembilan, tuan-tuan puan-puan jangan takut. Carilah tarikat yang dah berdaftar tadi. Justru kuliah ini, sambungan dia, kuliah ini ataupun kita punya pengajian online kita ini dengan siri-siri kita ni menyediakan, tuan-tuan, menyediakan lebih daripada 15 soal jawab lazim yang biasa ditanya berkaitan dengan tarikat tasawuf. Jadi tuan-tuan mudah dan saya memudahkan pemahaman dan urusan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita ada question and answer, ada soal jawab, maka cara pemahaman kita itu lebih terarah dan kita boleh nampak cara bagaimana kalau kita disoal ada jawapannya. Baik, jadi kuliah ini menyediakan, pengajian online ini menyediakan lebih daripada 15 soal jawab lazim yang biasa ditanya berkaitan dengan tarikat tasawuf. Semoga usaha ini serba sedikit dapat merungkai segala persoalan tersebut dan isu-isu yang diketengahkan dalam soal jawab. Semua benda yang kita bincangkan ini amat signifikan, amat penting, amat logik, amat patut diberikan perhatian dengan proses pemantapan ilmu tarikat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertama jangan takut masuk tarikat. Yang kedua, nak masuk tarikat, carilah kumpulan tarikat yang berdaftar. Dan tarikat itu adalah praktik kepada teori-teori yang kita mempelajari dalam ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf itu adalah buahnya. Nak mendapatkan buahnya itu perlu ada proses. Proses itu melalui tarikat. Satu kerangka, kesambungan lagi, satu kerangka kerja yang menggunakan kaedah teoretikal dan konseptual diaplikasikan dalam perbincangan ini. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba sedaya upaya dalam sepanjang siri pengajian online kita berkaitan dengan tasawuf ini, saya akan cuba sedaya upaya untuk lebih organize. Lebih kita nampak apa isu dia, apa soal dan jawapannya, dan mudah-mudahan apa yang disediakan ini banyak memberikan manfaat untuk kita semua dalam mengembalikan balik keunggulan dan peri pentingnya tarikat dan tasawuf itu sendiri. Baik, diaplikasikan, sambung balik, diaplikasikan dalam perbincangan ini bagi memastikan dapatan diskusi ini sempurna dan padat melalui persembahan gaya bahasa soal jawab yang ringkas dan mudah difahami oleh semua. Kadang-kadang kita selalu dengar orang kata, Tuan, Puan, Syekh, jangan join kumpulan tarikat tu, bid'ah, sesat. Maka timbullah soalan yang pertama. Adakah tarikat tasawuf itu bid'ah dan sesat? Apakah jawapannya? Oleh kerana persoalan tadi, adakah tarikat tasawuf itu bid'ah dan sesat, didasari dengan isu bid'ah, maka adalah lebih molek kita meneliti dan mengamati apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah itu sendiri. Bid'ah ialah pembaharuan dalam agama. Namun, ada yang diterima dan ada yang bercanggah dengannya. Ini disebut dalam Kamus Dewan Bahasa. Jadi bid'ah adalah perkara baru dalam agama. Tapi kita jangan terhenti dengan definisi sampai dekat situ, full stop.
Itu yang jadi kita bergaduh. Kita nak harmoni, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah agama itu terlalu jumud untuk kita ni tak boleh ubah 100% apa yang berlaku pada zaman Rasulullah? Tidak, bukan begitu maksudnya. Kita harus teliti dalam agama. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip atau usul atau asas dan mana satu yang disebut sebagai furuk, cabang dan khilaf. Maka apabila kita memahami perkara yang sedemikian, maka tidak ada isu pun umat Islam, orang Islam yang suka mengkafirkan orang-orang Islam yang seagama dengannya. Maka bila kita baca bid'ah pembaharuan dalam agama, jangan berhenti kat situ je. Kita kena ingat bahawa pembaharuan itu ada yang diterima dan ada yang bercanggah dengannya. Jadi bid'ah itu, walaupun kita faham bid'ah, kul bid'ah dalalah itu, semua perkara bid'ah itu adalah dalalah, maka kita kena faham apakah yang dimaksudkan dengan kullu tu. Kullu tu bukan semua keseluruhan total 100%, tetapi bid'ah yang menyimpang daripada Al-Quran dan juga sunnah. Pembaharuan yang melanggar prinsip utama dan usul dalam agama. Itu yang ditegah dan dilarang. Baik, kita masuk kepada perenggan yang kedua. Ulama sepakat, terutamanya imam mazhab kita. Kita kan dalam fiqh. Kita nak memahami fiqh melalui mazhab. Dan mazhab itu banyak. Dan kita jelas kita berpegang kepada mazhab Al-Imam Syafi'i. Adakah bila mana kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i itu kita ta'assub kepada Imam Syafi'i? Tidak sebegitu. Sebab itu kita kena kenal baju yang kita pakai, seluar yang kita pakai. Maksudnya mengenal kekurangan diri. Sebab yang demikian kita mesti berpaut kepada sandaran orang yang berautoriti dan berkelayakan dalam fiqh. Sebab itu kita berpegang kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, sebagaimana dalam tauhid kita berpegang kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Abul Hasan Al-Asy'ari. Begitu juga di dalam tasawuf, mereka yang berpegang atau mengamalkan tarikat seperti tarikatnya Naqsyabandiyah melalui fahaman ataupun hemah dan kaedah yang dilakukan oleh Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsyabandi dan juga tarikat-tarikat yang lain-lain juga seperti tarikat Syazuliyah dengan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syazuli, tarikat Ahmadi, dan itu semua insya-Allah kita akan tengok satu persatu selepas ini insya-Allah. Baik, kita sambung lagi. Ulama sepakat, siapa dia mereka? Terutamanya Al-Imam Syafi'i, Ibnu Asir, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi yang terkenal dengan hadis 40 matan arba'in An-Nawawiyah, Al-Imam Al-Ghazali, kita punya idola dan ikutan dalam pemahaman tasawuf kita, Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, dan juga Al-Imam Syaukani dan lain-lainnya mereka ulama yang berautoriti dan berkelayakan, berkemahiran yang jauh seumpama langit dengan bumi. Ilmu mereka dengan kita, hebat mereka ni. Mereka mengatakan bahawa bid'ah itu sendiri terbahagi kepada dua. Jadi ada bid'ah yang dipuji dan bid'ah yang dicela. Jadi kalau tiba-tiba kita dengar ada orang kata tarikat ini bid'ah, maka dia pun tak faham. Kalau mereka itu dalam berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, mereka sendiri tak kaji apa yang Imam Syafi'i sebut berkaitan dengan bid'ah. Jadi itulah dia, bid'ah itu ada yang dipuji, ada yang dicela. Maka kalau katakan tarikat itu bid'ah, kenapa nak sampai tahap menyesatkan? Nanti kita tengok apa huraian seterusnya. Bahasa yang sesuai dengan konteks orang-orang Malaysia kita. Sebab bagi kita orang Malaysia, walaupun ia bid'ah, tapi tak sesuai untuk kita sebut ia bid'ah. Kerana bid'ah itu menampakkan gambaran yang negatif. Maka better kita kata ia tidak bid'ah. Ia boleh dilakukan. Macam itulah maksudnya. Ada beberapa bahasa yang diguna pakai itu lebih kepada bidang terjemahan lah maksudnya. Maka ada istilah-istilah itu walaupun benar tapi
tak molek atau sesuai digunakan. Itu kita akan bincangkan kemudian. Baik, sambung lagi. Bahawa mereka kata bidah itu ada yang dipuji, ada yang dicela. Bahkan Sultanul Ulama Al-Aiz bin Abdul Salam membahagikan bid'ah itu kepada 5. Tadi Imam Syafi'i, Ibnu Asir, Ibnu Rajab Hambali, Ibnu Hajar Haitami, Baihaqi, Nawawi, Al-Ghazali, Suyuti, Syaukani, kata bid'ah tu ada 2. Ini Sultan Ulama, iaitu Al-Aiz bin Abdul Salam. Lagi pula membahagikan bid'ah kepada 5. Iaitu pertama ada bid'ah wajib. Kedua ada bid'ah sunat. Yang ketiga ada bid'ah haram. Yang keempat ada bid'ah makruh. Dan yang kelima nama bid'ah harus. Maka inilah contoh-contoh yang kita lihat. Jadi contoh kata Sultan al-Ulama ini Al-Aiz bin Abdul Salam. Bid'ah yang wajib adalah seperti fardu ain, mempelajari ilmu nahu, saraf, usul fiqh dan sebagainya. Kedua, tengok seterusnya, bid'ah yang sunat ialah membina sekolah-sekolah dan sebagainya. Itu yang kedua, contoh-contoh dia. Yang ketiga, bid'ah yang haram macam mana pula? Beriktikad dengan pegangan yang sesat seperti Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah dan sebagainya. Yang seterusnya, bid'ah yang makruh apa pula? Menghias masjid berlebih-lebihan dan sebagainya. Manakala bid'ah yang harus ialah bersalaman selepas salat. So, conclusionnya adalah kita jangan terus aspek bid'ah itu semuanya sesat. Kita kena faham bid'ah itu daripada sudut definisi bahasanya pembaharuan. Maka tidak semua pembaharuan itu adalah sesat. Maka harus kita keluar daripada bersikap dan sifat pemikiran jumud yang memerangkap kita di bawah tempurung. Dan walaupun kita dibenarkan ada inovasi, pembaharuan, harus juga kita lihat dia ada kayu ukur dan sepadannya. Perkara-perkara yang prinsip, perkara-perkara yang usul seperti solat. Solat 5 waktu dan solat isyak 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat. Itu tak boleh diubah. Dan itu ma'ruf dan benda itu semuanya difahami dalam kalangan para ulama dan asatiza. Jadi tidak adil, unfair lah tuan-tuan dan perempuan. Tiba-tiba perkara-perkara furu' dan perkara-perkara yang khilafiyah, kita mengkafirkan isunya sampai tahap mengeluarkan saudara se-Islam sendiri daripada Islam. Walaiyazubillah. Jadi ini namanya kurang matang dalam mengeluarkan pandangan dan juga pendapat itu. Maka kesimpulannya, hujung yang disebut dalam petikan ini, kesimpulannya, bid'ah dalam agama yang dimaksudkan di sini dalam konteks pemahaman kita bila sebut bid'ah, walaupun bid'ah itu ada baik ada buruk, tapi kita nak kena selaraskan dengan cara fikir orang-orang Malaysia kita. Jadi bid'ah itu semuanya benda yang tak baik, negatif. Maka kita katakan bahawa bid'ah itu apa? Bid'ah adalah perkara baru, ni point dia. Bid'ah adalah perkara baru yang bercanggah dengan Al-Quran, sunnah, pendapat-pendapat para ijma', pendapat-pendapat para sahabat dan juga ijma'. Inilah dimaksudkan dengan bid'ah tadi. Apabila kita membahaskan berkaitan dengan persoalan bid'ah itu, maka ia kan masing-masing punya hujah, dalil, kembali balik kepada punca kuasa. Selesaikan kepada pemutus fatwanya. Adakah ia disebut dalam mana-mana keputusan fatwa persoalan bid'ah? Ada. Di dalam Negeri Sembilan melalui kategori akidah tahun 2016 dan diwartakan di negeri ini. Keputusannya ialah Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan. Bilangan 5 2016 1437 Hijrah yang bersidang pada 31 Mei 2016. Bersamaan 24 Syakban 1437 Hijrah telah bersetuju memutuskan sirah fatwa bagi persoalan bid'ah dalam masalah ikhtilaf atau khilaf perkara furu'. Sebab usul kita semua sepakat, mustahil dan perkara prinsip ini untuk kita pertikaikan. Tetapi isunya perkara furu'. Perkara furu' itu yang dibida'ahkan dan benda yang lebih besar mengatakan orang tersebut yang melakukan bid'ah pada sangkaannya itu
sudah pun terkeluar daripada Islam. Ini isu-isu yang masalah besar dan berat, tuan-tuan. Mari kita tengok keputusan dalam fatwa Negeri Sembilan tersebut. Pertama disebut, persoalan khilafiyah adalah perkara ijtihadiyah dan tidak boleh sama sekali dihukumkan bid'ah. Inilah masalahnya, tuan-tuan. Kita hari ini mudah sangat. Orang tu buat tu, kita kata bid'ah, sesat, masuk neraka. Bid'ah, sesat, masuk neraka. Suka sangat nak menyesatkan orang lain. Kenapa tidak? Kita sendiri yang memahami memahami hukum hakam tadi dan kita selaraskan pemahaman tadi dengan keputusan fatwa. Kita pegang tangan orang yang kita kata sesat tadi, pimpin dia elok-elok, molek-molek, bawa ke jalan Allah. Itu lebih baik dan lebih harmoni. Bukan untuk kita menjadi hero dalam masjid dan mempersoalkan dan memperlekehkan amalan orang-orang lain. Maka dakwah ia perlu dilihat dengan lebih matang dalam pelbagai konteks itu. Dan disebut persoalan ijtihadiyah khilafiyah. Persoalan khilafiyah adalah perkara ijtihadiyah dan tidak boleh sama sekali dihukumkan bid'ah kerana amalan tersebut telah diterima dan menjadi amalan ulama muktabar sejak dahulu kala. Termasuklah dengan tarikat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dah ratusan tahun, ribuan tahun. Dan akhirnya pada zaman sekarang, ni pula dah ada enakmen tarikat, organize secara sistem tapisan melalui jawatan kuasa Jilsah Turuk Sufia, dibawa ke pula jawatan kuasa fatwa, kemudian diperakui, baru boleh proceed. Maka proses itu tidak mudah-mudah. Tiba-tiba kita nak mengatakan ia bid'ah dan sesat. Pelik sangat. Takkanlah mereka yang berkeahlian dalam jawatan kuasa berkaitan tarikat tasawuf dan juga jawatan kuasa fatwa itu tidak memahami bid'ah dan sesatnya tarikat tadi? Apakah mereka yang dalam jawatan kuasa itu tidak mempunyai kelayakan? Inilah antara perkara-perkara penting untuk kita menghormati keputusan fatwa itu sendiri. Baik, jadi bila disebut contoh perkara-perkara yang dianggap bid'ah, antaranya adalah bacaan Yasin malam Jumaat, membaca tahlil dan talqin untuk si mati. Tetapi sekarang ni dalam tempoh PKP tak ada baca talqin dalam tempoh-tempoh tertentu. Waktu kematian itu bukan maksud dia tu bid'ah, sesuailah dengan konteks sekarang. Kemudian mengandalkan kundri arwah, ada yang kata bid'ah. Ni menyambut hari-hari kebesaran Maulidur Rasul, bid'ah terbesar. Ada yang sebut macam tu. Isra' Mi'raj, Ma'al Hijrah. Kita Isra' Mi'raj bid'ah, Maulid Rasul bid'ah, semuanya bid'ah. Tapi datang masjid, makan juga tu lauk pauk kat masjid tu. Kemudian baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Syaban, bid'ah. Yasin tak nak baca, datang masjid, join orang makan lepas baca Yasin 3 kali tu. Kemudian berdoa beramai-ramai lepas solat berjemaah, bid'ah. Baca wirid zikir kuat-kuat nyaring-nyaring, bid'ah. Baca basmalah dalam solat fardu, bid'ah. Membaca lafaz usalli dalam niat solat, bid'ah. Membaca qunut dalam solat subuh, bid'ah. Bersalaman selepas solat subuh, bid'ah. Saya nak baca orang penat, tuan-tuan. Maksudnya hari ni orang mudah sangat nak membida'ahkan. Apa bahagian amalan yang kita ada? Habis semua nak dibida'ahkan. Maka sebab yang demikian, bila datang keputusan fatwa, maka apa yang dinyatakan tadi tak boleh lagi dah mana-mana pihak. Whoever you, siapa pun orang tersebut, hebat mana pun, dia tidak boleh pertikaikan lagi. Tidak boleh pertikaikan lagi. Dan tak boleh katakan apa yang disebut tadi senarai itu adalah bid'ah. Tak boleh dah. Sebab semua itu dah pun difatwakan, tidak jadi isu dan tidak jadi masalah. Dan tak boleh ikut kumpulan tadi. Tak boleh dengar cakap dia sebab fatwa sudah pun dikeluarkan. Itu tuan-tuan boleh tengok secara lebih lanjut dalam bahagian fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan berkaitan dengan isu bid'ah ini. Maka poin yang kedua, pandangan jumhur ulama sewajarnya menjadi ikutan masyarakat Islam dengan mengutamakan perkara asas dalam berdakwah dan tidak membesar-besarkan perkara khilafiyah yang boleh menggugatkan perpaduan umat Islam. Ini yang akhirnya kita berdebat, kita bermasam muka datang ke masjid, kecoh kita.
nak buat kunut ke tak nak buat. Yang penting semayang. Dan kita hormatlah kepada keputusan fatwa kita. Jangan kata kunut itu bid'ah lagi dah. Orang dah datang semayang ke masjid, solat subuh ramai-ramai. Alhamdulillah. Jangan sampai menggugat perpaduan umat Islam itu sendiri sehingga mengkafirkan orang Islam yang seagama dengannya. Ini masalah dan isu besar. Apabila kita mengamati dan kita melihat kepada 16 tarikat berdaftar sehingga ke hari ini di bawah enakmen tarikat tasawuf Negeri Sembilan 2005, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus yang sudah melalui pelbagai tabisan dan akhirnya mendapat kelulusan di peringkat jawatan kuasa fatwa Negeri Sembilan sebagai satu jawatan kuasa yang berautoriti, kemudian mendapat kelulusan dan dikeluarkan sijil oleh Yang Berhormat Sahibus Samahah Datuk Mufti Kerajaan Negeri Sembilan sebagai pengurusi jawatan kuasa fatwa, dan kita melihat tarikat tersebut, maka dia tidak ada isu dengan bid'ah, terpalitnya bid'ah, apatah lagi syirik. Maka kalau kita kata tarikat tersebut syirik, mana mungkin perkara tersebut tidak dapat diteliti, dihidu dan dikaji oleh jawatan kuasa fatwa itu sendiri. Dan mustahil, takkanlah terlalu mudah Yang Berhormat Datuk Sahibus Samahah Mufti Negeri Sembilan memberikan kelulusan pengamalan tarikat tersebut terus beroperasi. Maka simple tuan-tuan dan mudah. Maka pada hari ini tuan-tuan gunakan kesempatan dengan tarikat, 16 tarikat banyak tu. Masuklah dalam mana-mana yang sudah berdaftar, mereka sudah mempunyai pengiktirafan dan bukan sekadar itu juga, mereka dipantau dan mereka menghantar laporan tahunan dan sebagainya, organize maksudnya. Inilah peluang kepada kita. Dan mustahil bila kita berada masih dalam lingkungan ataupun di bawah soalan yang pertama, bila mana ada orang kata adakah tarikat tasawuf itu bid'ah lagi menyesatkan, jadi kita cakap bahawa tarikat tasawuf tidak sekali-kali bid'ah dan menyesatkan. Bahkan organize, cantik pengurusannya, dan kita ada risk management, pengurusan risiko. Kalau ada problem dalam tarikat yang berdaftar itu dipantau oleh Jabatan Mufti dan diberikan nasihat berdasarkan pemantauan dan juga penyelidikan terhadap tarikat-tarikat tersebut. Maka inilah masanya untuk kita masuk dalam mana-mana tarikat yang berdaftar itu. Baik, kita terus kepada selain daripada keputusan fatwa, kita lihat kepada enakmen tarikat tasawuf Negeri Sembilan 2005 itu sendiri. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat ke hadrat Allah kerana dalam banyak-banyak negeri dalam Malaysia ini, Negeri Sembilanlah setakat ini satu-satunya negeri yang mempunyai enakmen tarikat tasawuf Negeri Sembilan 2005. Maka banyaklah kelebihan-kelebihan daripada sudut perundangan, pengesahan dan juga pemantauan berkaitan dengan tarikat tasawuf, yang mana tujuan ataupun roh kepada wujudnya enakmen ini bertujuan untuk mengiktiraf tarikat itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, enakmen ini bukan menyekat tarikat, tetapi mengiktiraf tarikat itu sendiri. Maka inilah masanya untuk kita memasuki mana-mana tarikat yang berdaftar itu. Jika tuan-tuan dan puan-puan melihat sekarang pada paparan skrin, smartphone, telefon, laptop atau komputer sekarang ini, memaparkan gambar-gambar Syekh Mursyid yang berdaftar di bawah enakmen tersebut. Mereka ini adalah mereka yang sudah pun mendapat pengiktirafan, kelulusan melalui jawatan kuasa fatwa Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, melalui pemantauan yang dilakukan oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan itu sendiri. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, maka kalau kita tengok muka-muka yang ada pada paparan sekarang ini, mereka itu
bukan sekadar syekh-syekh tarekat biasa, tuan-tuan. Kalau tengok kepada latar belakang kerjaya mereka, bukan calang-calang orang. Pendidikan-pendidikan mereka, latar belakang akademik, ada yang sudah memiliki PhD holder, bahkan kerja-kerja mereka ada yang memegang jawatan-jawatan penting dalam kerajaan, ada yang memiliki pusat pendidikan sendiri, ada yang memiliki firma guaman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sebahagian dalam kalangan orang Islam, mereka mungkin rasa tidak sekarang kot, mungkinlah dulu-dulu memandang sebelah mata kepada tok syekh tarekat. Tidak, sekarang ini mereka cukup hebat. Bukan sekadar akademik mereka, tetapi kerjaya mereka. Bahkan dalam kalangan mereka ini, ada yang mereka yang memegang jawatan dalam jilsah Turuk Sufiah itu sendiri. Dan ada yang dalam kalangan mereka ini, mereka yang memegang jawatan sebagai jawatan kuasa fatwa kerajaan Negeri Sembilan itu sendiri. Maka tuan-tuan dan puan-puan, inilah masa dan peluangnya untuk kita bersama-sama dengan mereka. Ada dalam kalangan mereka yang menjadi syekh tarikat kepada tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ada yang menjadi syekh tarikat yang membawa tarikat Ahmadiyah. Ada yang membawa tarikat Syazuliyah. Ada yang membawa tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Ada yang membawa tarikat Syattariyah dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada 16 tuan-tuan guru syekh-syekh mursyid yang memimpin tarikat di dalam Negeri Sembilan. Jadi menjawab kepada persoalan yang pertama tadi, adakah tarikat itu bid'ah lagi menyesatkan? Dia jawapannya pasti tidak. Dengan apa yang kita lihat progresnya, dia punya organize dan tersusunnya untuk memantau dan juga mengiktiraf tarikat itu sendiri di peringkat kerajaan Negeri Sembilannya. Ada enakmen tarikat tasawuf Negeri Sembilan 2005 lagi. Siap ada lagi keputusan-keputusan fatwa lagi berkaitan dengan tasawuf. Maka mustahil untuk para ulama dan mereka yang berada dalam jawatan kuasa fatwa mengatakan pula tarikat itu bid'ah lagi menyesatkan. Mustahil. Dan kita kembali kepada seterusnya, apa yang ada pada paparan ilmu tasawuf, ilmu tarikat tidak bid'ah. Apatah lagi kita nak kata ia menyesatkan? Mustahil sebegitu. Kerana intipati itu sendiri mengajar nilai-nilai kesufian. Dia isunya bukan semata-mata pada istilah. Mungkin sebahagian dalam kalangan kita trigger ataupun mereka itu terikat ataupun terlalu rigid dengan perkataan tarikat dan tasawuf. Padahal letaklah dengan nama apa sahaja pun nak replace kepada perkataan tarikat dan tasawuf, ia tidak mengubah kepada intipati. Intipati konsep yang dibawa oleh tarikat tasawuf itu sendiri. Sebab tarikat tasawuf itu mengajar nilai-nilai kesufian. Sufi itu apa? Sufi itu kalau kita tengok dalam kamus dewan, bererti ahli ilmu suluk atau ilmu tasawuf. Jadi, ilmu tarikat tasawuf itu intipatinya mengajar nilai-nilai akhlak seperti tafakur, mujahadah, sabar, redha, syukur dan banyak lagi nilai-nilai akhlak yang sudah pun ditemui pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tinggal lagi branding lah. Brand atau branding istilah tarikat tasawuf itu tidaklah ditemui ketika itu. Tetapi intipatinya itulah dia benda yang sama. Dan kita memahami tuan-tuan dan puan-puan, konsep ilmu pengetahuan ini melalui banyak revolusi dan ada evolusi dan perkembangannya. Matematik mana ada pada zaman dulu tapi wujud pada zaman sekarang. Sains, teknologi, multimedia dan sebagainya. Itu namanya perkembangan daripada sudut istilah. Apatah lagi, tarikat tasawuf ini nilainya bukan sekadar pada zaman Rasulullah. Sudah ada pun nilai dan konsepnya itu sejak daripada zaman Nabi Adam. Adakah zaman Nabi Adam semua konsep itu ada? Itu insya-Allah kita akan masuk kepada persoalan selepas ini.
Jadi ilmu tasawuf, ilmu tarikat ini tidak bid'ah kerana intipatinya itu adalah akhlak. Sudah banyak ditemui pada zaman Nabi. Bahkan konsepnya itu sudah didapati semenjak penciptaan awal manusia lagi, zaman Nabi Adam. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan intipati ini walaupun ia tidak dipanggil sebagai tasawuf. Padahal itulah dia dalam ruang lingkup ilmu tasawuf. Kita kan ada 3 ilmu yang besar, ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Ilmu fiqh berkaitan dengan hukum hakam. Ilmu tauhid berkaitan dengan prinsip dan pegangan firm kita berkaitan dengan Allah, Rasul dan juga perkara ghaibiat dan perkara yang dibincangkan dalam ilmu tauhid. Dan yang ketiga berkaitan dengan tasawuf. Tasawuf ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akhlak, integriti dan kejujuran. Dan keterkaitan 3 perkara ini, fiqh, tauhid, tasawuf, kita akan lihat pada siri yang akan datang dalam persoalan-persoalan yang akan datang. Sekarang poin dia, tasawuf tu bid'ah ke? Sesat ke? Macam mana pula dia boleh sesat? Sedangkan intipatinya itu mengajar akhlak. Dan akhlak itu disebut berada di bawah bidang tasawuf. Sebagaimana firman Allah, contoh yang diajar sifat kesufian akhlak itu adalah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal ashi yuriduna wajhah. Bermaksud bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keredaannya. Kan bersabar itu kan konsep yang diajar dalam tasawuf. Dia tak pernah bagan, dia relax dan tenang. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Nampak ketenangan. Apa juga masalah yang mendatang, yang penting dia berusaha. Tetapi apabila ketentuan takdirnya itu dia tidak menggelabah. Tidak menggelabah, tidak mencaci, tidak mencela. Itu kan semua diajar ma'rifatnya dalam ilmu tasawuf. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Yang bermaksud orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli daripada mengingati Allah. Mereka melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang, iaitu pada hari kiamat. Dan semua ini diajar dalam ruang lingkup ilmu tasawuf. Dan untuk memperoleh nak menjiwai semua benda yang kita sebut tadi, dengan mujahadah, tafakur, sabar, redha, syukur. Dia tak boleh teori semata-mata, tuan-tuan perempuan. Tak boleh buka buku, baca, faham. Tak. Jadi nak mempraktikkan semua benda itu, mesti ada satu kerangka. Mesti ada satu syllabus. Mesti ada satu madrasah yang memudahkan, yang organize cara bentuk kaedahnya untuk kita grab semua benda itu. Dan madrasah itu dikenali dengan nama tarikat. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada siri yang akan datang. Kita akan mengupas lagi banyak isu-isu tarikat dan tasawuf. Mudah-mudahan semua urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali balik kepada pengurusi majlis dan akhirnya terima kasih kepada bahagian fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya serahkan kembali kepada pengurusi.